Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah binti Abdullah dari unit PISMP Bahasa Melayu 4 Ambilan Jun 2020 ingin membentangkan mengenai projek inovasi digital Bahasa Melayu yang bertajuk Kembara Permai. Sebelum kita pergi ke seterusnya, kita lihat dulu apa yang ada dalam pembentangan yang ingin saya kupaskan selebihnya. Dalam pembentangan saya pada hari ini, apa yang ingin saya kupaskan iaitu yang pertama, pengenalan, penyataan masalah, objektif, rasional, pelan projek inovasi, peralatan dan sumber, cadangan promosi, rumusan dan juga rujukan yang saya rujuk. Baiklah, kita pergi yang pertama, apa itu Kembara Permai? Saya sudah pasti anda semua tertanya-tanya apa itu Kembara Permai. Jadi, berdirinya saya di sini untuk menerangkan apa itu Kembara Permai. Kembara, kita sudah tahu kembara merupakan sebuah aktiviti meneroka. Manakala permai pula, saya pecahkan kepada dua. Perma merujuk kepada permainan dan TT itu merujuk kepada transitif. Maka saya gabungkan permainan dan juga transitif, maka terwujudlah yang bertajuk Kembara Permai. Kenapa Kembara Permai? Kenapa transitif? Kerana projek ini merupakan sebuah inovasi digital Bahasa Melayu untuk membantu murid menguasai kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif yang berbentuk permainan dalam talian. Baiklah, yang seterusnya, bagaimana tercetusnya idea untuk mewujudkan sebuah inovasi digital Kembara Permai ini? Kerana wujudnya satu masalah. Apa itu masalah yang wujud itu? Apa masalah yang berlaku? Di sini ingin saya kupaskan mengenai penyataan masalah yang berlaku sehingga tercetusnya idea untuk menghasilkan Kembara Permai ini. Apa itu penyataan masalahnya? Murid mengalami kesukaran untuk mengkategorikan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif mengikut jenis-jenisnya. Seperti kita tahu, kata kerja transitif begini rupanya dan kata kerja tak transitif begini rupanya. Kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif adalah dua perkara yang berbeza. Wujudnya masalah ini, maka kaedah pengajaran konvensional dapat digantikan dengan kaedah pengajaran yang berasaskan komputer menerusi inovasi digital ini. Sudah kita seperti tahu, sekiranya kaedah konvensional tidak berhasil untuk membantu murid memahami dan mengkategorikan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif, maka seorang guru perlu berfikir, perlu merancang, perlu mencari idea jalan penyelesaian bagaimana untuk membantu murid. Maka Kembara Permai ini dengan menggunakan kaedah digital ini, maka sedikit sebanyak dapat membantu murid untuk mengkategorikan dan memahami kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif mengikut jenis-jenisnya. Sekaligus, inovasi digital ini dapat membantu murid untuk meningkatkan kemahiran komputer dalam diri masing-masing. Setiap perkara yang kita hasilkan pastilah mempunyai matlamat dan tujuan yang ingin dicapai. Seperti itu juga dengan Kembara Permai yang saya hasilkan ini. Matlamat Kembara Permai yang pertama, meningkatkan kefahaman murid dalam mempelajari kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Seperti yang kita tahu, Kembara Permai ini memfokuskan kepada topik kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Dan dalam Kembara Permai ini juga saya menyediakan sekali nota-nota yang berkaitan dengan kata kerja transitif dan juga kata kerja tak transitif. Baiklah, Kembara Permai ini sudah pasti kita tahu sesuai dengan skop pembelajaran abad ke-21 yang berunsurkan kepada teknologi digital. Yang ketiga, Kembara Permai ini juga menjadikan elemen pembelajaran akses sendiri yang mana murid boleh meneroka sendiri dan boleh bermain sendiri tanpa memerlukan guru di sisi mereka. Yang keempat, dengan Kembara Permai ini sudah pasti di sesi pembelajaran dan pengajaran ini menjadi lebih seronok kerana dalam Kembara Permai ini saya menyertakan sekali visual, auditori dan kinestetik. Dan yang terakhir, matlamat yang terakhir bagi Kembara Permai ditubuhkan ini memberi peluang kepada murid untuk belajar sambil bermain melalui elemen didik hibur yang diterapkan dalam Kembara Permai ini.
rasional bagi kembaran permai ini perlu diwujudkan dan diperluaskan lagi dalam bidang pendidikan ini. Kita pergi kepada rasional yang pertama, iaitu membantu murid mempelajari kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Bukan hanya sekadar murid sahaja yang perlu mempelajari, manakala tak semestinya guru-guru itu juga menguasai kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Menurut Nik Safiah Karim, kata kerja ialah kata yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan, melakukan sesuatu, serta boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Inovasi digital ini memudahkan murid untuk membezakan jenis kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kerana terdapat di digital kembaran permai ini, saya menerapkan visual, iaitu menggunakan imej-imej yang dapat menarik perhatian murid dan juga grafik dengan gambar-gambar animasi. Yang kedua, mempunyai auditori, yang mana saya menggunakan latar belakang suara, latar belakang musik yang sesuai dengan yang sesuai dalam permainan ini. Dan yang ketiga, mempunyai kinestetik, iaitu pergerakan motor murid, yang mana terdapat satu bahagian yang saya menggunakan lagu yang perlu murid menepuk tangan. Rasional yang kedua pula, bukan sahaja inovasi digital ini dapat membantu murid, manakala dapat membantu guru juga untuk mengubah sebuah strategi dan pendekatan semasa PDP berlangsung. Seperti kita tahu, kalau menggunakan teknik konvensional, teknik yang lama tanpa yang berunsurkan teknologi ini, sudah pasti murid sudah bosan dan tidak ada pembaharuan dalam PDP mereka. Sekiranya guru memanfaatkan teknologi dalam PDP, murid akan memberikan fokus dan tumpuan yang lebih berbanding menggunakan kaedah chalk and talk menurut pendapat Surendran tahun 2015. Manakala penggunaan hal ini juga disokong dengan Zul Hisham 2013, yang mana penggunaan video semasa proses PDP lalu diikuti dengan respon yang diberikan oleh murid merupakan pendekatan lama yang membosankan. Akhir sekali, inovasi digital ini berupaya membantu guru menambah baik strategi yang digunakan semasa PDP berlangsung. Rasional yang ketiga pula, seperti yang kita tahu, kembaran permai ini bukan hanya sekadar memberi nota kosong sahaja kepada murid, tetapi inovasi digital ini menggunakan teknik dan hibur kerana mempunyai pelbagai teknik yang diterapkan. Sebagai contoh seperti nyanyian. Yang kedua, didik hibur ini ialah pembelajaran yang melibatkan pergerakan murid semasa melakukan aktiviti. Hal ini telah disokong oleh Muhammad Razak pada tahun 2015. Pembelajaran secara didik hibur mampu menarik minat dan fokus murid dalam kelas. Dan yang keempat, dengan adanya muzik, grafik dan audio, murid lebih tertarik untuk fokus semasa PDP berlangsung. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pelan projek inovasi. Pelan projek inovasi ini, saya telah menggunakan model generik pembelajaran trialogikal. Menurut Pavlova tahun 2011, model pembelajaran trialogikal ini bermaksud sekumpulan manusia mengorganisasi tugas atau usaha serta aktiviti mereka ke arah penciptaan sesuatu artifak pengetahuan ataupun amalan. Model ini juga menitik beratkan penggunaan teknologi, kerana penggunaan teknologi ini berupaya menghasilkan artifak yang mudah dan menarik. Model generik pembelajaran trialogikal ini mempunyai 6 langkah yang saya terapkan bagi menghasilkan inovasi digital ini. Langkah yang pertama, saya menyatakan tujuan atau keperluan. Yang kedua, saya merangkap. Yang ketiga,
saya menukar versi, merangka dan juga menukar versi. Yang keempat, saya memeriksa dan juga bertindak. Yang kelima, memutamatkan dan menentukan. Dan yang keenam, guna semula. Kita akan pergi satu demi satu. Baiklah, peringkat yang pertama iaitu menyatakan tujuan dan keperluan. Seperti kita tahu, apa tujuan saya untuk menghasilkan inovasi digital ini? Apa keperluan? Kenapa perlu hasilkan inovasi digital ini? Seperti yang saya sudah terangkan pada matlamat tadi, antara salah satunya matlamat mewujudkan inovasi digital ini untuk membantu murid untuk mengenal pasti yang mana satu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif menggunakan permainan digital ini. Hal ini bermaksud sebelum menghasilkan inovasi, pengkaji perlu mengemukakan idea untuk menghasilkan satu inovasi berkaitan kata kerja tak transitif dan kata kerja transitif bagi murid tahun 2. Peringkat yang kedua, merangka. Saya mengemukakan beberapa idea untuk menghasilkan inovasi digital ini. Peringkat yang kedua ini telah memberi beberapa cabaran kepada saya kerana saya perlu memilih idea yang mempunyai kesinambungan hubungan antara satu sama lain. Idea ini juga perlulah sesuai untuk digunakan dalam PDP Bahasa Melayu tahun 2. Dan yang ketiga, penggunaan alat pembelajaran trialogikal ini digunakan semasa mengemukakan idea bagi menghasilkan keputusan yang lebih kukuh. Setelah merangka beberapa idea, maka di sini idea yang telah dipilih akan dipersetujui dan ditambah baik melalui penyediaan draft. Setiap draft yang telah saya hasilkan perlulah diterangkan terlebih dahulu rasionalnya, dan sekiranya tidak menempati lakaran, maka draft itu akan ditambah baik. Seperti yang lihat di bawah ini adalah draft yang pertama, hanya menggunakan aplikasi PowerPoint sahaja. Seperti yang kita lihat, ia agak membosankan murid. Permainan ini draft ini adalah sebuah permainan yang biasa sahaja bagi murid. Maka saya menambah baik, tidak menggunakan aplikasi PowerPoint, maka menggunakan aplikasi Genially, dan menambahkan baik lagi penggunaan animasi di dalam permainan ini. Peringkat yang keempat pula adalah memeriksa dan bertindak. Tujuan ini adalah untuk meneliti kekurangan dan kelemahan projek inovasi ini. Segala kelemahan yang bakal dikenal pasti dalam inovasi ini akan ditambah baik bagi mencapai objektif kembara permat, sekaligus menghasilkan produk inovasi yang berkualiti dan menepati citarasa pengguna. Manakala peringkat yang kelima pula memutamatkan dan menentukan idea. Seperti kita tahu, inovasi digital ini perlulah mempunyai kepentingan dan kelebihan kepada kumpulan sasaran yang kita telah sasarkan tadi. Manakala pengkaji perlu percaya inovasi kembara permat ini mampu berkompetensi bagi mencapai objektif yang lebih baik. Penyediaan produk inovasi ini mestilah bertepatan dengan kumpulan sasaran dan pengguna. Manakala peringkat yang keenam pula, guna semula. Produk inovasi ini perlulah digunakan secara berterusan, boleh digunakan secara berterusan, memberikan kebaikan dan impak yang positif kepada guru dalam usaha mengajar murid. Dan akhir sekali, boleh dibuat penambahbaikan bagi memastikan elemen-elemen baharu bersesuaian mengikut keperluan semasa. Berikut merupakan peralatan dan sumber yang digunakan untuk menghasilkan projek inovasi digital ini. Yang pertama, komputer rebel, yang mana untuk kita menyunting permainan digital ini. Yang kedua, capaian internet, kerana permainan digital ini memang menggunakan capaian internet untuk menyunting dan mengakses. Yang ketiga, saya telah menghasilkan kembara permainan ini menggunakan aplikasi Genially. Dan seterusnya, aplikasi CapCut boleh digunakan untuk
menyunting video lagu kata kerja, dan seterusnya saya akan memuat naik di aplikasi YouTube. Seterusnya, aplikasi Canva pula saya gunakan untuk menyunting poster untuk disebarluaskan, untuk mempromosikan lagi Kembara Permai ini kepada orang ramai. Akhir sekali, QR generator untuk saya memasukkan ke dalam poster bagi memudahkan orang ramai untuk mengakses permainan, untuk mengakses Kembara Permai ini. Terdapat beberapa cadangan promosi. Yang pertama, Instagram. Yang kedua, TikTok. Yang ketiga, Facebook. Yang keempat, Telegram. Dan akhir sekali, WhatsApp. Saya memilih media sosial kerana semua orang pasti akan memiliki lebih kurang sekurang-kurangnya satu media sosial dalam kehidupan seharian mereka. Maka media sosial ini dapat membantu saya untuk menyebarkan luas lagi inovasi digital Kembara Permai ini kepada orang ramai, khususnya kepada guru-guru dan murid-murid. Bukan itu sahaja, sekiranya Kembara Permai ini disebarluaskan lagi, maka sudah pasti ibu bapa juga tertarik untuk untuk mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana penggunaan Kembara Permai ini dapat membantu anak-anak mereka mengenali kata kerja transitif dan juga kata kerja tak transitif. Sebagai rumusannya, inovasi Kembara Permai ini berupaya untuk membantu guru mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran abad ke-21. Inovasi digital yang menarik dan berkesan membolehkan murid-murid mempelajari kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif, sekaligus dapat membantu murid membezakan yang mana satu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Justru itu kemahiran penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini perlu dititik beratkan kepada seseorang individu. Proses penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini dalam pengajaran dan pembelajaran dapat membantu murid meningkatkan kefahaman terhadap sesuatu perkara. Baiklah, itu sahaja daripada saya, sedikit sebanyak penerangan mengenai Kembara Permai ini dihasilkan. Harapan saya mengharapkan Kembara Permai ini dapat pergi dengan lebih jauh serta dapat membantu murid untuk mengenal pasti kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif, serta membantu guru untuk menggunakan inovasi ini di dalam kelas mereka supaya dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.